Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, dah solat subuh dah semua dah? Okey, alhamdulillah. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Arkam bin Abu Hanifah. Saya kejiranan di sini juga. Saya duduk di Caspia. Saya ada anak 3 orang. Seorang isteri. Seorang isteri. Uh, Wife saya ni cikgu, eh. Anak saya yang sulung umur dia tingkatan 2. Yang nombor 2 darjah 2. Yang nombor 3 ni nombor 3 ni baru 9 bulan. Okey. Alhamdulillah saya dah dekat setahun. Dah bukan dekat dah masuk setahun dah duduk sini. Dah dekat setahun. Okey. Dekat setahun saya duduk sini. Tahun 2019 tahun lepas, bulan Februari. Bulan Februari. Saya time tu memanglah bila saya datang je macam perang lah orang cakap. Baru sehari 2 hari sebab time tu tahun baru Cina kan. Tahun baru Cina kan. Meletup-letup lah kan. Sebab sebelah saya kat jiran saya orang Cina sebelah. Depan sebelah sini pun orang Cina, sebelah depan kosong lagi. Sebelah sini kosong, selang pun Cina, sana pun Cina banyak. Sebelah sana Melayu sikit. Orang Melayu. Ramai Cina keliling saya. Orang duduk di Caspia ni ramai orang Cina kan. Jadi itulah. Bila tahun baru Cina macam perang lah kan. Tapi tak apalah. Kita bukan tahun baru Cina bukan dia sekali dalam setahun. Tak apalah, kita menghormati sesama kejiranan kan. Okey. Saya adalah selaku admin. Jadi saya nak buat perubahan. admin di WhatsApp, di WhatsApp group ni. Jadi saya insya-Allah kalau saya tak ada apa-apa, setiap pagi saya akan berceloteh lah sikit-sikit kan. Apa yang betul, apa yang kita boleh kongsikan. Apa yang kita boleh kongsikan lah. Bukan saya pandai pun. Apa ilmu yang sedikit-sedikit ni saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Bermanfaat pada kejiranan. Saya sampaikan insya-Allah dapat, kalau orang dapat manfaatkan, kita pun sama-sama dapat manfaat. Okey. Tujuan sebelum ni saya kenalkanlah. Okey, untuk yang ni mukadimah ni, saya cerita sikit pasal saya. Okey. Saya ni adalah saya cerita balik, saya ni adalah berniaga dulu di Alisha Cafe di mana, di Kompleks Mahkamah Jalan Duta, Kuala Lumpur. Bila PKP ni habis, tutup. Jadi adalah masa kan, nak jadi admin kot, admin sini kan, admin. Dia sebenarnya WhatsApp group ruang niaga ni ada lagi satu kan. Tapi tak apa, kita banyakkan lagi. Bila kita berniaga ni, kita banyakkan lagi kita pilihan pada customer kita, kepada kejiranan kita. Yang penting bagi saya adalah memudahkan. Saya seorang peniaga, saya berniaga juga di platform ni, kacang manis, dan saya juga boleh membeli. Sesama kita boleh membeli. Yang orang berniaga sana boleh membeli saya punya kacang. Orang kacang, saya boleh jual kacang pada orang lain. Ada banyak produk lagi, servis. Banyak betul lah, memang boleh banyak lah benefit. Bila kita di dalam komuniti ni, macam-macam boleh kita benefit, boleh dapat. Yang penting kita membina ukhuwah sesama kita. Itu yang paling penting. Ukhuwah kejiranan kan. Sama-sama
Kalau kita tak kenal mengenali tu, kita boleh kenal mengenali. Ada bantuan kita boleh bantu. Orang lain boleh bantu kita, kita boleh bantu orang, sama-sama kita. Tak ada masalah. Dia bila kita bina ukhuwah ni, alhamdulillah, dia akan memberkahi dengan cara yang betul, yang benar, dapat memberkahi. Itu yang betul kan, insya-Allah. Saya bukan bagus sangat pun, betul kan, tapi saya berkongsi apa yang saya tahu. Tuan-tuan, puan-puan kejiranan. Saya tu saya nak up sikit, macam apa, Kak Atun Kak Atun, dia jual ikan, udang, sayur. Saya selalu beli dengan dia. Tak adalah selalu, baru 2-3 kali lah. Siput sedut lah, apa ni, ikan merah lah, apa semua kan. Jadi saya pun mudah, tak payah nak pergi jauh-jauh. Daripada time PKP ni macam payah sekarang kan. Jadi saya dapat manfaat dia. Dia pun dapat manfaat, dapat jana ikam. Jadi kita ramai-ramai kan di WhatsApp group ni. Itu tujuannya. Tujuannya untuk sama-sama kita bermanfaat. InsyaAllah buka berbagai, InsyaAllah. Okey. Pada tu minta share-share lah pada kejiranan kita yang lain. Dapat ni, saya terhad kepada ni tahu, niaga saja di ruang niaga. Ada lagi satu grup lagi, Resident 2 tu, itu lebih official. Itu dia melibatkan selain daripada iklan-iklan apa, iklan-iklan meniaga ni lah kan. Urusan meniaga ni sini terhad kepada perniagaan saja. Niaga saja. Jadi itulah, bila kita dah jadi masuk sini, kita perlu menghormatilah sama-sama kita. Bila kita hormat orang hormat kita, jadi hati seronok, hati tenang. Itu yang terbaik, insya-Allah kan. Sama-sama kita berniaga di sini, sama-sama kita jadi apa ni, pembeli di sini. Kita ni kebanyakan kita dua, kebanyakan yang membelilah, betul, yang tu banyak membeli dan berniaga juga di sini. Itu macam itulah, alhamdulillah. Saya doakan alhamdulillah, moga-moga platform WhatsApp group kita ni akan lebih diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Okey. Okey, saya tak apa ni, tak habis lagi saya kenalkan diri saya ni kan. Itulah nama saya Arkam kan, Abang Nipah. Okey, saya dulu saya duduk di sarjana utama di Sungai Buloh, apa, SBCR, Sungai Buloh Country Resort. SBCR tu di dalam sarjana utama, dekat je kan. Semua kalau orang sini banyak ramai tahulah SU tu kan, sarjana utama dipanggil SU. Saya duduk sana tahun berapa? 2006. Time tu saya baru beberapa bulan kahwin. Sebelum tu saya duduk di Kota Damansara. Kota Damansara 6 bulan, lepas tu terus pergi ke apa ni, sarjana utama atau SBCR, Sungai Buloh Country Resort. Duduk sana lama, Sungai Buloh Country Resort, SBCR. Mula-mula saya duduk di apa ni, di SU2, sarjana utama 2. Lepas tu pergi pula SU tu saya beli rumah lah tahun 2007. Beli rumah siap 2009. Saya duduk di SBCR pula kan. Dekat situ pun saya dah bawa ada saudara saya, abang saya pun duduk situ dah. Termakan pujukan saya. Berapa sebab bila ada saudara apa, kawan keluarga kita dekat, seronok lah kan, dekat je dengan abang saya dulu. Lepas tu dah terpelanting kat sini pula. Terpelanting di ni di Resident 2 ni. Baru setahun. Itulah saya, bila saya nak buat ni biar orang kenal saya. Betul, orang pun boleh kenal saya pun dengan cara saya menjual ni saya boleh kenal orang. Itulah. Tu nak cerita saya berniaga di apa ni, Kompleks Mahkamah Jalan Duta.
Saya sana dia sistem dia macam food court lah. Saya dapat satu satu gerai situ, menjual nasi lemak pula. Nasi campur. Di situ ada jual air dia asing-asing. Nak jual air ada, nak jual apa lagi? Macam-macam lah. Jual yang kedai mamak pun ada. Lepas tu ada jual air 2. Lepas tu jual western ada. Banyak situ, jadi saya dapat satu kontrak di situ. 2 tahun saya di situ. Jadi saya dah start tahun lepas lah kan. Sebelum tu saya di MPS, Majlis Pemandaran Sayang. Di sana 2 tahun lebih lah di sana. Sebelum tu pula, sebelum tahun 2000 saya start di MPS 2017. Lepas tu di Kompleks Mahkamah Jalan Duta 2019. 2017. Sebelum tu 2016 saya bekerja. Saya ni sebenarnya orang construction. Saya bekerja sebagai resident engineer. Memantau banyak projek lah. Sekolah, hospital, UiTM. UiTM banyak saya punya projek UiTM. UiTM Sungai Buloh, UiTM Puncak Alam phase 1, phase 2 saya terlibat kan. Terlibat di sana. Di saya dah 15 tahun dah saya kerja. Boring dah. Yang tu dah nak cerita, saya punya turning point masa projek yang last lah. Projek yang last masa tahun 2016 di PJ one way loop tu daripada dual carriageway tu kan, jadi one way dah. Projek tu bukannya teknikal dia tak adalah susah mana, tapi daripada segi kita nak dengan orang ramai, kita nak berdepan, nak menjelaskan macam projek kita. Sebab inilah bila dah tahan orang tu, marah lah kan. Projek biasalah, mana nak lari. Mesti nak kena tahan orang jam apa semua kan. Kalau tidak tak siap lah projek. Memang kena bantai lah. Banjir pula tiba-tiba tersumbat longkang apa semua. Saya buat upgrading jalan situ kan. Buat walkway sekali, ada jalan walkway kan. Projek tu 30 juta. Saya RE, role saya sebagai orang nombor 1 dah. Daripada segi teknikal saya orang nombor 1. Saya konsultan saya ditapak, saya konsultan. Saya lah memantau. Saya orang nombor 1 lah ditapak. Saya wakil bos saya lah, konsultan kan. Ditapak. Di situ saya diuji macam-macam. Bila dah melibatkan, tanyalah orang-orang construction. Kalau katakan MRT tu lagilah pening kot kan. Lagi nak menjawab lagi pening. Dia teknikal bukan susah sangat pun. Tapi nak menjawab. Saya macam kat PJ tu, jalan dia PJ Hilton. Pusing lah tu, PJ Hilton. Lepas tu pergi ke MCOT Mall. Pusing gitu kan. MEPJ. Situ memang jalan dia Tapi Alhamdulillah bila kita dah buat one way loop tu, dulu daripada nak pusing satu circle tu kan, daripada PJ Hilton masuk ke dia 8 kilo lah pusing. Ada ring ni tu kan situ. Mau sejam kot kalau time peak hour kan. Tapi bila saya dah buat projek tu, dia membantu dalam berapa minit je, 4, 5, 6 minit, 8 minit je boleh pusing. Sebab dia tak jadi dua aliran kan. Dia je satu flow je. Itu cerita sebut sedikit. Jadi di situ memang pening lah. Sebab nak situ berdepan dengan banyak banyaklah orang-orang besar, datuk-datuk. Situ ketua polis, ketua polis lah apa semua, ex ketua polis ada, peguam, lawyer semua besar situ, datuk-datuk, adun semua. Adun pun pening kat situ. Bila dia dah pening kan, ahli majlis di situ pening, dia bantai kita pula. Dalam kenapa dia nak penjelasan lah. Bila dia jelas, nak jelaskan orang, dia pun nak dapat poin juga. Jadi saya dan project manager dengan tim sekali, kita
kita perjelaskan lah. Memang selalu buat kerap penting time tu. Itulah saya punya last project. Jadi saya pun terfikir sampai bila aku nak macam ni kan. Time tu dah lambat 24 jam. 24 jam. Tapi tak ada, saya kerja 24 jam. Tapi tidur 2-3 pagi. Besoknya pula pukul 8 ada mesyuarat. Itulah. Jadi dah letih. Tapi saya habiskan juga. Mula saya nak berhenti. Pening kepala saya kan. Tapi memikirkan bos. Kesian kan. Sebab saya dah halfway. Takkan saya nak belah pula kan. Jadi saya teruskan juga. Itulah cerita sedikit tentang saya. Tu. Lepas tu tahun 2017 saya di MPS. Di situ saya full kosong, zero saya punya ni apa ni, knowledge tentang bisnes makanan ni. Zero. Saya dapat kontrak lah. Masa saya dah berhenti tu, dah beberapa bulan tu duduk rumah mengangkang. Lepas tu saya sebab saya dah macam nak buat bisnes lah, tak nak lagi kerja dengan makan gaji. Tahun 2009, tahun 2017 baru dapat projek apa ni, projek sebagai tu, dapat cafeteria lah, kontrak di Majlis Pembenaran Sayang. Di situ saya belajar untuk apa ni, berdepan dengan pelanggan, tackle pelanggan macam mana, nak berikan servis yang terbaik kepada pelanggan. Situ saya belajar pengalaman saya. Kemudian dah habis, alhamdulillah tak ada masalah isu sangat lah masa time di MPS kan. Yang penting kita punya kualiti lah. Kita sebagai usahawan, peniaga, kena penting orang nak cepat, serve kita kena cepat. Betul saya serve cepat, betul produk yang kita kasih, kita deliver apa saja yang betul. Tahun 2019 saya tahun MPS tu tak habis lagi. MPS habis bulan 10 tahun lepas. Saya dah dapat bulan 6 saya dapat lagi kontrak di kompleks mahkamah Jalan Duta. Situ dua tempat mana dalam bulan 6, 7, 8 9 dalam 4-5 bulan saya duduk, saya jagalah MPS dengan kompleks mahkamah Kuala Lumpur. Dia berniaga ni sebenarnya pengalaman lah. Apapun pengalaman, bila ada pengalaman, insya-Allah bila kita dapat lead satu tim tu, pengalaman kita mengajar. Jadi kita tahu nak susun, insya-Allah. Okey. Dah ngantuk pula dengar cerita saya kan. Lepas tu tahun 2019 kan, yang kelakarnya saya beli rumah ni, memang kelakar. Saya beli rumah ni. Tapi sebenarnya kita orang dah setahun 2 tahun juga sebenarnya nak cari rumah lagi kan, nak cari rumah. Yang rumah sana di SBC tu saya sewakan. Kan. Jadi mula-mula kita nak beli rumah kat Bangi kan. Dekat Bangi. Dekat Bangi rumah kondo lah. Bangi. Lepas tu dah bayar semua dah, deposit semua. Deposit dah bayar, tak jadi. Cari pula ada juga kat rumah Sajana tu, dekat rumah kita orang nak beli, tak jadi juga. Lepas tu beli di Eco World tak jadi juga. Dah bayar deposit juga semua dah, tak jadi. Lepas tu kat sini lah baru jadi. Bulan 9 2019 2018, bulan 9 2018 belilah rumah sini, duduk bulan 1 punya laju sekejap je. Itulah baguslah apa ni, real estate tu, apa ni, urusan lawyer apa semua sekejap je dia buat, memang terbaik. Bulan 2 saya dah boleh duduk, bulan 1 dapat kunci, bulan 2 boleh duduk tahun lepas. Itulah sedikit cerita pasal saya. Dah 20 minit ni. Okey, itulah harapan saya. Kita hormati sesama kita dekat platform ni. InsyaAllah kalau dah hormati, insyaAllah kita diberkahi, kita dipermudahkan. Itulah, bila kita di atas muka bumi ni hanya sementara je kan. Akhirat juga yang untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tahu tu, insyaAllah
Bila kita sebagai seorang peniaga ni, untuk orang peniaga untuk peniaga, saya bukan ustaz ya. Saya tahu apa yang saya tahu, saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat pada orang lain. Okey, yang pertama, kita hati kita, kalbu kita. Itu yang paling penting sekali, hati kalbu kita. Saya bukan sangat baik ya. Saya cerita ni untuk diri saya sebenarnya. Dan untuk orang lain lah, perkongsian. Macam orang cakap, kalau kita nasihat ke orang, satu untuk orang, ni 4 kita. Jadi itu teorinya kan. Jadi saya nak sampaikan untuk saya sendiri juga, insyaAllah. Itulah 4, maknanya yang penting apa pun kita nak lakukan, terutama bisnes, diri kita, insyaAllah kalau kita bersihkan diri kita, maknanya kita betulkan. Satu, kita kena tahu kejadian kita. Kejadian kita kenapa kita dijadikan, kenapa, siapa kita ni, apa, kenali diri. Ilmu kenali diri ni untuk mengenali diri ni, ilmu mengenali diri ni. Adalah sikit-sikit saya baca ni, ilmu mengenali diri. Nampak? Mengenali diri. Mengenali diri ni dia untuk membersihkan jiwa. Sebab apa kita hidup di muka bumi ni? Secara ringkasnya, Allah dah berfirman dalam dalam Al-Quran bahawasanya manusia dan jin dijadikan adalah untuk beribadah kepadaku, kepada Allah SWT. Kita ni satu je, kita nak, bukan yang untuk meniaga ke apa lah, itu dah nombor apa lah. Nombor satu sebenarnya, kita kena berbalik pada kita kena beribadah kepada Allah SWT. Apa juga pun dalam meniaga tu pun dah satu ibadah juga. Salah satu rangkaian nak ibadah. Betul, itu cara betul. Membeli pun satu ibadah, semua ibadah. Jadi kita kena tapi kita kena, mindset kita kena macam tu, untuk beribadah kepada Allah SWT. Ingat dia Allah. Itulah kita ada yang ilmu asbab tu kan. Apa benda yang kita lakukan, semuanya kita relatekan dengan Allah. Itu pasal dalam Islam pun kita kita makan ada doa, kita jalan ada doa, kita mandi ada doa. Semua itu sebenarnya adalah untuk kita mengingat Allah SWT. Kerana kita kena berbalik kepada asal kejadian kita, kenapa kita dijadikan, adalah untuk beribadah kepada Allah, iaitu mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah. Itu nombor satu. Dan bila kita buat esa ni, itu pasal ada juga kisah-kisah agama ni kan. Dalam bila kita di akhirat, nanti di akhirat ada orang, apa pasal kawan tu dia nampak tak adalah ibadah sangat buat, tapi asal dia masuk surga, ada pula masuk neraka, nampak macam pergi macam orang warak apa semua. Tapi itulah bila berbalik pada hati, itu masing-masing Allah punya perkiraan. Tapi perkiraan ni adalah mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah. Semuanya kita relakan Allah, zikir dalam jiwa, Allah. Itulah saya nasihatkan untuk diri saya juga sebenarnya. Tapi saya berkongsi untuk orang ramai. Saya bukan ustaz ya. Saya tahu apa saya tahu, saya sampaikan. Okey. Saya nak share juga, ada empat sifat Rasulullah SAW. Kita untuk semua, dan terutama pada orang peniaga ni, sifat Rasulullah SAW, kita pegang 4. Satu iaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik ni adalah sidik ni benar. Amanah ni dipercayai, macam tu je. Bertabligh, menyampaikan. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni bijaksana. Jadi dia benar, dipercayai. Tabligh itu apa ni, tabligh menyampaikan. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, bijaksana. Itu yang kita kena pegang dalam, kerana sifat yang terbaik
Kalau kita ada sifat ni, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau komuniti kita ni ada sifat yang tu, penuh barakah. Allah limpahkan segala apa insya-Allah kepada dalam komuniti kita. Kalau kita sifat sedemikian, Allah limpahkan barakah. Jadi kita hati bertenang, tak ada stres-stres insya-Allah. Jadi kita hidup yang lebih makmur. Hidup kita mentauhidkan Allah SWT. Sidik ni benar. Apa pun kita kejujuran. Sidik ni. Sidik tu benar. Apa kita cakapkan benar. Orang percaya. Itu yang sidik benar. Apa tu amanah, dipercayai. Apa benda pun kita cakap macam Rasulullah SAW. Orang senang nak boleh percaya dia sebab dia memang mempunyai ciri-ciri yang tu. Amanah, memang dipercayai betul. Mana pernah menipu, tak ada. Jujur. Itu sifat peniaga ya. Orang Cina pun pegang. Orang Cina-Cina yang berjaya sebenarnya, macam saya, sifu saya, dia pernah cerita dia berborak dengan seorang Cina besar. Dia punya gudang besar dekat ni. Banyak groceries situ dah, ikan apa, kotak apa semua kat situ. Dia cakap, lu macam mana lu boleh ni? Macam mana you boleh berjaya? You kena jujur saja. You kena jujur dengan customer you. You kena jujur dengan customer you. Jujur. Maksudnya dipercayai. Amanah. Amanah. Lepas tu tabligh menyampaikan pada orang lain apa yang kita tahu, apa semua. Itulah tabligh. Lepas tu itu salah satu yang dijawab, kita kena jawab dalam kubur nanti. Kalau kita tak sampaikan kita punya ilmu, tu kita akan jadi kena jawab. Jadi kita menyampaikan apa kita tahu, kita sampaikan. Benda-benda baik lah, jangan benda-benda yang tak baik. Lepas tu fatonah, bijaksana. Nabi Muhammad SAW memanglah orang bijaksana. Macam mana beliau menghasilkan Al-Quran? Allah pilih dia sebab dia memang orang yang bijaksana. Allah sampaikan seorang yang terpilih. Jadi kita seorang Islam, kita ikut 4 sifat tu je saja. Sidik, 1. Amanah, 2. Tabligh, fatonah, bijaksana. Sidik, benar. Amanah, dipercayai. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, bijaksana. Okey, dah panjang saya bel ni, dah dekat setengah jam dah. Ngantuk Okey, moga-moga kita sentiasa diberkahi. Saya doakan semua peniaga, perjalanan kita sentiasa diberkahi oleh Allah SWT. InsyaAllah kita hidup aman dan makmur, insyaAllah. Okey, nanti ada masa lagi saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria.